Sekarang ni kita berada di Jalan Gurdia Singh Gill. Kita berada di kawasan Buntung, Ipoh. Okey, sekarang ni kita berada di kawasan Buntung, Jalan Gurdia Singh Gill yang aku sebut tadi. Di sini terdapatnya flat tertinggi di Ipoh yang pertama dibina. Betul ke ayat aku? Okey, di sini terdapatnya flat pertama tertinggi dibina di Ipoh. Lebih kurang macam tu lah di belakang aku ni. Tetapi sekarang ni flat ni dah ditinggalkan dah lebih berpuluh-puluh tahun. Rasanya mungkin kalau tak silap aku mungkin dah lebih 20 tahun. Tak apa, fakta tu nanti aku akan confirm balik. Tapi kita sekarang ni kita nak lihat kawasan flat ni yang dah ditinggalkan terlalu lama, dibiarkan, kerana kat belakang ni adalah bangunan struktur yang paling tinggi. Apabila bangunan dah usang, takut di kuarter ni dia akan roboh, runtuh. Jadi keadaan sekitar flat ini terdapat perumahan ya. Kita risau, takut kalau bila dia roboh nanti apa akan terjadi? Takut jadi bencana. Menara Sungai Pari adalah salah satu bangunan pangsapuri terawal yang dibina di Ipoh selepas merdeka. Kompleks kediaman 18 tingkat ini dibina pada tahun 1962 dan sangat menyerupai Le Corbusier United. Kalau korang nak tahu, inilah flat perumahan yang pertama tertinggi di Malaysia pada zaman 60-an dahulu. Menara Sungai Pari adalah projek perumahan awam yang dibina pada tahun 1962. Terletak di tepi Sungai Pari dan di sebelah barat stesen kereta api Ipoh. Menara pusat mempunyai 18 tingkat, dikelilingi oleh beberapa unit bertingkat rendah di kawasan seluas 9 hektar. Keseluruhan pembangunan ini dirancang untuk menempatkan 500 keluarga. Skim dan susun atur projek perumahan awam ini disiapkan oleh Mr. D.A. Aiken dan Mr. E.B. Carlos. Ia berkongsi banyak ciri yang sama dengan United Habitation oleh Le Corbusier, dan dengan demikian membawa perkembangan modernisme Perancis ke Malaysia. Ia mempunyai pemandangan bumbung yang meriah yang merangkumi pinggan gantung asimetris raksasa yang memberikan naungan di bawah. Unit-unit perumahan dirancang dengan menghadap ke arah utara selatan, sengaja menghindari sinar matahari timur dan barat dan memanfaatkan angin yang bertiup. Secara teorinya, bangunan ini direka supaya setiap unit rumah tidak panas dengan pahang, menjadikan sesiapa yang tinggal dalam rumah flat ini selesa dan sejuk. Reka bentuk seni bina ini dilakukan Mr. David A. Aiken, seorang pegawai perancang negeri yang berkhidmat di Majlis Bandaran ketika itu. Aiken yang pernah bekerja di bawah pentadbiran E.D. Walker yang merupakan ketua perancang bandar di Majlis Bandaran Ipoh. Secara umumnya, Aiken dan Walker bertanggungjawab untuk konsep, reka bentuk dan pengawasan Menara Sungai Pari. Pada saat projek itu dikonseptualisasikan, di antara banyak masalah, salah satu masalah yang paling mendesak bagi Jabatan Perencanaan Negara adalah penyelesaian yang efisien bagi masyarakat Cina yang tinggal di kawasan luar bandar. Ketika itu, Malaysia dalam konflik memerangi komunisme di seluruh negara. Selepas rancangan penempatan Kampung Baru Cina, diperkirakan kemungkinan semula di bandar juga merupakan alternatif yang perlu dilakukan. Pada tahun 2012, penghuni di menara ini diarah untuk berpindah keluar
Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa kawasan perumahan ini dikosongkan. Yang pertamanya, dengan kos penyelenggaraan yang terlalu tinggi untuk ditanggung oleh pihak MBI, menara ini telah dinyatakan tidak selamat untuk memaksa ia dikosongkan sebagai persediaan untuk penjualan kepada pemaju atau pihak lain. Ini selalu menjadi amalan pembenaran standard di seluruh dunia. Hakikatnya, dalam 50 tahun keberadaannya, iaitu dari tahun 1962 sehingga 2012, ia mempunyai kekerapan penyelenggaraan yang sangat terhad atau sikit. Yang keduanya, secara perundangan, mungkin sudah timbul masalah dengan hak pemilikan atau hak milik strata, atau lebih buruk lagi, tidak pernah ada kelulusan untuk menduduki. Namun demikian, fakta ini mungkin dapat disahkan jika dapat berhubung dengan pihak pejabat tanah. Yang ketiga, pembangunan ini pada mulanya dibina khusus untuk penduduk berpendapatan rendah, termasuk pada ketika itu anggota polis rendah dan pekerja perbandaran yang lain. Sebab itu penghuni hanya dikenakan sewa yang minimum. Malangnya, terdapat kes beberapa penghuni telah menyewakan unit rumah mereka kepada pihak lain. Ini secara tidak langsung telah melanggar perjanjian asal perumahan ini. Faktor keempat, struktur bangunan ini tidak selamat. Namun begitu, pada pandangan sesetengah profesional, tidak ada tanda-tanda kerosakan pada struktur bangunan. Strukturnya dalam bentuk yang sangat baik, yang teruk hanya bersifat kosmetik. Dengan kerja-kerja pembaikan kecil dan cat semula, bangunan ini akan menjadi baru semula. Yang nampak mungkin hanya helah untuk melepaskan komitmen penjagaan kawasan ini, kerana selama bangunan ini disiapkan, pihak yang mengurusnya tidak menerima sebarang bayaran penyelenggaraan daripada penghuni. Walau apa pun sebabnya, hakikatnya bangunan ini sudah lama dibiarkan kosong. Kini ia semakin usang. Bangunan ini kini sudah menjadi pot penagih dadah. Paling teruk sekali, kawasan ini menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Malah penduduk di sekitar juga ada beritahu pot ini pernah menjadi lokasi tempat orang membunuh diri. Jadi walau apa pun sebabnya, walau apa pun masalahnya, kita hanya mampu berharap agar pihak yang bertanggungjawab dapat mencari jalan penyelesaiannya.
Tempat ni sebenarnya bukanlah tempat berhantu ke apa ke, tapi macam aku cakap tadi, isu ni, masalah ni, bangunan ni rasanya dah lebih 20 tahun ditinggalkan. Cuma persoalannya, kenapa pihak berkuasa biar saja bangunan ni macam tu saja? Sebab yang merisaukan, sebab bangunan ni tinggi. Tak silap aku ada beberapa belas tingkat je. Takut kalau struktur dia dah tak kuat, takut dia runtuh, membahayakan penduduk di kawasan sekitar. Harap pihak berkuasa dapat buat sesuatu. Alright, Roger and out. Ciao.